Apa akibatnya jika pendekatan ini diteruskan? Amalan boros, tabiat memperkayakan diri dan keluarga, menghakiskan keyakinan dan daya saing. Akibatnya, hidupan rakyat terhimpit. Harga barang keperluan meningkat. Minyak naik lagi. Kini subsidi mahu ditarik balik. Bukan subsidi IPP, Independent Power Plants, bukan subsidi AP atau konglomerat kaya, tetapi bantuan rakyat termiskin, terutamanya untuk pintu. Itu yang akan ditarik balik. Potensi negara ini terus maju akan terbantul kerana gejala rasuah yang berleluasa. Perkara ini telah dan sedang berlaku. Pertumbuhan ekonomi negara di sekitar 5 hingga 6% saja, yakni ketinggalan berbanding prestasi negara jiran. Saudara-saudari yang dikasihi, persoalan membina jati diri dan daya saing adalah persoalan kaedah. Sebab itu, keadilan telah menyediakan kaedah baru untuk membina jati diri dan daya saing orang Melayu dan Bumiputera melalui agenda ekonomi Malaysia. Menjadi tanggungjawab semua anggota parti untuk membawa hujah bahawa kaedah melalui agenda ekonomi inilah yang terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, Felda adalah satu lagi contoh yang jelas menunjukkan cengkaman UMNO pada orang Melayu. Apabila Allahyarham Tun Abdul Razak memulakan konsep tanah perancangan, tujuannya adalah untuk memberi tanah kepada orang miskin agar mereka mempunyai aset untuk bergiat dalam kegiatan ekonomi. Maka peneroka yang menyertai skim akan berpeluang memiliki tanah sendiri untuk diusahakan. Falsafahnya jelas, iaitu memberikan hak milik tanah kepada orang miskin untuk bergiat dalam sektor pertanian melalui skim tanah perancangan 40 tahun berlalu. Apa yang telah berlaku? Peneroka Felda kini tidak lebih daripada pekerja ladang. Pekerja ladang yang makan gaji dengan Felda, sebuah syarikat korporat milik kerajaan. Pelbagai sekatan dikenakan, penuh dengan putar belit, hingga peneroka Felda terpaksa ke mahkamah untuk mendapatkan hak mereka. Harapkan pagar pula yang makan padi. Harapkan anak pula yang tak mengenal budi. Felda hanyalah satu contoh kecil. Banyak lagi contoh lain, seperti pengurusan harta Melayu yang terletak di bawah tanah Rizab Melayu, tanah wakaf dan pengurusan institusi Melayu seperti tabung haji, bank Islam dan lain-lain. Saudara-saudari sekalian, justru demi membongkar pengkhianatan ini dan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan yang akan kita laksanakan dalam usaha kita menyelamatkan orang Melayu dan Bumiputera, keadilan akan menumbuhkan satu pasukan khas yang akan mengkaji beberapa isu berkait rapat dengan orang Melayu dan Bumiputera, seperti isu Felda, isu menaik taraf kemahiran kaki tangan awam, isu pengurusan harta Islam dan lain-lain. Pasukan khas ini terdiri daripada pelbagai kaum kerana isu-isu Bumiputera bukanlah isu eksklusif, tetapi tanggungjawab itu akan dipikul bersama oleh pimpinan pelbagai kaum. Seperti mana isu rapat dengan kaum-kaum lain, kita akan angkat isu Bumiputera, isu Melayu, isu Cina, isu India, terutama yang berpendapatan rendah dan miskin sebagai isu rakyat Malaysia, manakala hak rakyat masyarakat juga akan kita angkat sebagai isu rakyat Malaysia.
Saudara-saudari yang dihormati, suasana global akan menjadi lebih tidak menentu. Dunia akan menyaksikan pengaruh negeri China dan kuasa-kuasa baru yang akan mengimbangi Amerika Syarikat dan blok barat dari segi ekonomi, politik dan sosial. Malaysia memerlukan sebuah kerajaan yang stabil dan terbuka untuk mencorak masa depan dalam konteks dunia yang berubah. Tanda aras ini perlu merujuk kepada kemampuan kerajaan menangani masalah dalam konteks masyarakat Malaysia yang berbilang agama, bangsa dan latar belakang sosioekonomi. Saudara-saudari, akhir-akhir ini gejala menghakis hak-hak negeri dalam Persekutuan Malaysia begitu membimbangkan. Semua negeri yang ditadbir Pakatan Rakyat menjadi mangsa penindasan ini. Negeri Kelantan dinafikan hak terhadap royalti minyak. Terbaru adalah isu penyerahan 2 jelapang minyak yang besar di pesisir pantai Sabah dan Sarawak. Isu ini bukan saja pengkhianatan BN kepada rakyat Malaysia, kerana dengan mudahnya ia telah menyerahkan harta rakyat kepada negara asing. Tindak tanduk itu juga melanggar batasan hubungan negeri dan persekutuan dan membelakangkan parlimen. Setiap tindakan yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah perlu dirujuk kepada parlimen. Memandangkan ia melibatkan kedaulatan wilayah Sabah dan Sarawak, maka wajib bagi kerajaan pusat berbincang dan mengambil kira pandangan kerajaan negeri tersebut, kerana inilah intipati utama dalam pembentukan Persekutuan Malaysia. Apabila Singapura diminta keluar dari Malaysia, keputusan ini dirujuk, dibahas dan diputuskan oleh parlimen. Apabila Akta Pembangunan Petroleum digubal, hak menyerahkan hasil petroleum untuk dibangunkan oleh Petronas telah dibahas dan diputuskan oleh Dewan Undangan Negeri masing-masing. Rakyat Sabah dan Sarawak tidak rela kerajaan BN merompak dan menyerahkan hak milik rakyat dengan sewenang-wenangnya kepada negara asing. Rakyat Sarawak telah menamatkan tempoh deposit tetap BN pada 16 Mei yang lalu. Sekarang dah overdrawn. Saya yakin Sarawak akan menghukum BN. Tanya kepada DAP. Atas kemenangan manis, komitmen keadilan dan PAS dalam rangka pilihan raya, dalam rangka PR Pakatan Rakyat teruji pada pilihan raya negeri dan umum yang akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, di samping keadilan akan memastikan hak kerajaan negeri dipertahankan, kita mengulangi janji akan menaikkan royalti minyak pada 20% supaya pembangunan dapat dipercepatkan di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Apatah lagi setelah melihat betapa dhaifnya penghuni orang-orang Dayak Iban di rumah-rumah pancang, Melayu Melanau di desa Penyitan Sibu baru-baru ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sudut diplomatik pula, rakyat kecewa dengan tindakan kerajaan BN membelanjakan wang rakyat sehingga 77 juta kepada sebuah firma yang pernah ada kaitan dengan ejen perisikan Israel, semata-mata untuk menaik imej Perdana Menteri. Keadilan memandang serius perkara ini, kerana isu APCO yang kita dedahkan di parlimen bukan saja gagal dijawab, mereka tak jawab, malah Ketua Pembangkang
pula akan disingkirkan daripada Dewan. Jadi saudara-saudari sekalian, muktakhir ini terdapat lambakan isu bersabit moral dan agama yang begitu merunsingkan rakyat. Kita bersyukur dan terima kasih di atas kematangan rakyat Malaysia yang tidak termakan dengan umpan setengah pihak yang tidak bertanggungjawab memainkan isu sensitif negara agama.